Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak. Sesi 1 jam hari ini 3 sampai jam 4 Jumaat. Jadi topik kita direct pergi kepada topik hari ini ya. Musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu, penafian dahulu risiko pelaburan. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap risiko tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Kristianto, thank you. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi, saya pasaran tak sempat sebab kita ada 1 jam je. Kita akan sambung ya perbincangan kita mengenai pembentukan minda seorang pedagang. Dan kita sambung mengenai apa yang kita bincangkan semalam mengenai objektif ya. Sebab ini adalah bahagian yang paling penting dalam pembentukan diri kita, cara berfikir kita sebagai seorang trader retail. Waalaikumsalam Kimi. Kena fahamkan ya, perbezaan utama di antara kita, ini perbezaan utama dia. Perbezaan utama di antara kita sebagai retail trader, ni anda kena fahamkan ya. Dan bila anda berdagang dekat institution, jadi katalah anda berdagang dan merupakan seorang, cara trade tak kisah, sama institution. Okey, anda kena fahamkan perbezaan besar di antara dua ni ya. Bila anda bekerja sebagai seorang trader, di sini anda tu kerja, kena faham yang ini ya. Jadi tak semestinya dia trader bank hebat. Ini selalu ini selalu yang kita dengar ya. Okey, dan dekat retail ni kena faham apa perbezaan dia. Anda sedang buat bisnes, anda sedang buat perniagaan online, anda pemilik portfolio, anda merupakan pemilik kepada satu portfolio. Kita tak dapat bandingkan di sini fund manager, tak dapat bandingkan dengan founder untuk institution berkenaan. Itu lain ya. Wassalam Galih Sunbi Hazli. Jadi fahamkan konsep ini ya. Ramai yang cuba nak trade macam di sini. Ya, trading cara bank lah, trading macam hedge fund manager lah. Selalu kita dengar benda tu kan. Sering kita dengar benda-benda tu. Tak payah. Tak payah. Jumaat kita ceramah minda. Tak perlu. Sebab anda kena bentuk anda. Bukannya anda cuba untuk emulate. Kita ada big fund manager, kita ada pemilik founder untuk pelbagai ya. Kita ada Stanley Druckenmiller, kita ada George Soros, kita ada Pak whatever lah yang sebelah kanan ya. Fahamkan kita ni di mana? Kita ni di sini. Anda pemilik bisnes online. Okay? Dan kita di sini ada yang buat part time, dan ada yang buat full time. Okey? Jadi impian satu lagi yang sering kita dengar, saya nak jadi full time trader. Trading di mana-mana, lepak tepi swimming pool, ada pohon kelapa, angin meniup sepoi-sepoi bahasa. Kalau tak, selalunya ribut. Tak ada apa pun. Bank tak ada apa pun. Bezanya di sini, kebanyakannya di sini kalau cerita mengenai trader dekat institution, I'm not talking about fund manager, I'm talking about trader dekat institution.
kebanyakan dia orang trade duit orang. Ya, kita kat sini hopefully majority anda sedang trade duit anda. Okey, anda sedang trade duit anda. Sebab tu anda pemilik bisnes tu. Yang dekat sini dia orang ni bekerja. Tak sama. Okey? Masalahnya bila kita buat dekat bahagian kita ni, di sinilah datang hantu yang ni tadi. Yang hantu yang ni tadi Sebab ramai kita, mungkin sistem pendidikan kita lah dan cara kebanyakan kita dekat sini Asian kan cara kita dibentuk, cara kita dibesarkan, social system yang kita ada di mana kita belajar sekolah untuk bekerja. Faham? Wassalam Pi. Kita dididik untuk lepas, terutamanya yang kita ni bumi putra ini masalah lazim. Kita dididik untuk lepas sekolah, lepas dapat degree, lepas dapat master, lepas dapat even PhD, nak bekerja. Faham? Jadi kita punya tumpuan adalah, okey, nanti aku kerja, aku dapat gaji, gaji tu aku akan kumpul untuk nak beli harta dan kita diajar menyimpan. Nampak? Kita diajar menyimpan. Gaji yang dapat dikumpul, saving, untuk nanti nak beli harta, nak beli rumah, cukup, nanti nak kahwin, dapat anak, anak akan melalui cycle yang sama. Nampak? Itu programming yang kita dapat bertahun-tahun. Masalah dengan yang tu adalah, dia tak sesuai kalau kita nak melalui proses ini. Proses berniaga ni. Proses melabur ni. Dia bukan satu yang sesuai kepada proses ini. Okey? Di mana pada proses untuk bekerja tadi, kita fokus kepada bahagian sini. Ya, kita ingat bila kita trading, kita cuma lihat kepada sistem trading, macam mana keluar masuk market. Kita cuba untuk baca market, sambil-sambil tu kita dengar-dengar jugalah mengenai position sizing model, mengenai cara jaga duit. Masalah dengan kaedah itu adalah, Yus wassalam, masalah dengan cuma bahagian sini adalah persiapan kita ni. Kita ingat kita tadi dibesarkan dengan mostly, saya bercakap ni general, tak semua. Ada yang memang dibesarkan dengan pemikiran untuk buat bisnes, tetapi majority. Okay? Majority. Ya, saya sekolah formal saja tak finish. Bukan kisah kita sekolah formal atau tak formal, ataupun tutoring kat rumah, ataupun sekolah pondok. Bukan. Tapi budaya kita ni sendiri. Tak kisah Indonesia ke, tak kisah, even tengok saya ada ramai rakan India. Saya ada ramai rakan dekat India sana. Bukan dekat India kat Malaysia. Saya cakap rakan dekat India. Saya tak tahu kenapa. Dalam grup, dulu saya ada satu grup trader dan kebanyakan mereka dari India. Dululah dan apa, cara mereka berfikir pun semua setiap hari bercakap mengenai sistem dan apa, it's an age, dan kebanyakan mereka kalau tanya, okey, kau bila berjaya nanti nak masa tu kita orang muda lagi lah masa tu saham, grup saham. Apa nama yang dulu sebelum Facebook dulu tu? Apa nama dia? MySpace. MySpace yang ada swipe belah kanan tu. MySpace kan. Itu tahun berapa 2006, 2005 macam tu lah. 2006 2005 macam tu lah. 2005 2006 MySpace, lepas tu sebelum tu Yahoo Messenger, apa entah nama saya pun dah tak ingat. Saya banyak berkawan dengan saya ni
suka nak masuk banyak-banyak forum tau. Saya suka masuk pelbagai forum sebab saya punya hobi ni membaca. Friendster, ya Allah. Friendster. Bini cakap kat luar, tak dengar sangat. Friendster. Kimi mungkin tak tahu tak, ada akaun Friendster. Dan apa yang saya buatlah, saya suka masuk forum. Kalau kat Malaysia kita ada apa dulu masih sekarang ni, goal apa dah? Tak ingat dah. Banyak sangat. Dan apa yang jadi adalah cara IRC. Dulu-dulu channel tu kan. Jadi saya ni suka membaca. Saya punya hobi tu suka membaca. MIRC betul. ASL kan. Okey Sumbi. MIRC. Okey. The thing is, MIRC tu saya ingat lagi tahun 97. 97. Saya pakai MIRC tahun 97. Waktu tu Jadi sebab saya masuk dalam bidang saham. Waktu tu saham, trading futures. Dan bertanyalah kepada dia orang, kebanyakannya concentration adalah kepada sistem. Salah, tak salah. Tapi kita lupa mengenai persiapan kita. Ini mistake yang saya buat bertahun-tahun, di mana saya ingat trading ni cuma bahagian sini. Dan kebanyakan anda pun akan buat yang sama, di mana kita punya concentration, kita ingat trading tu cuma tahu cara trade, tahu mengenai cara baca market, tahu nak masuk, tahu nak keluar, tahu jaga duit. Tapi the thing is, kalau anda lihat mistake yang kita buat dalam dagangan adalah bukannya tak tahu mengenai benda ni. Bukannya tak tahu mengenai benda ni, betul tak? Mistake kita yang kita selalu sabotaj diri kita adalah ada teknik tak ikut pun. Tahu cerita pasal jaga duit, tak ikut pun. Tak ikut pun. Tahu. Kalau anda lihat balik, mistake kita adalah benda ni. Tahu sistem, tak pakai pun. Teknik dia main rasa-rasa. Cukup tak? 30 pip cukup lah. 20 pip boleh ambil lah. Siapa nak bagi kan? Ni masalah dia. Waalaikumsalam. Ni masalah dia. Dan kita cuba untuk menilai prestasi kita berdasarkan teknik yang kononnya kita pakai. Dengar, kita cuba menilai prestasi kita berdasarkan teknik yang kita pakai, sedangkan kita tak ikut pun. Kita cuba melihat berjaya atau tak dengan lihat berapa dolar yang ada. Untung tak apalah. Untung mengatasi rugi. Kononnya, untung mengatasi rugi. Jumlah pip lebih banyak untung daripada jumlah pip yang loss. Bukan itu. Of course, duit adalah the end game dia. Hujung dia adalah kepada nilai jumlah aset yang tertentu. Tetapi kalau anda lihat yang graf diri kita ni turun naik prestasi dalam trading, akaun kita pun sideways je, faham? Faham tak kalau kita menilai prestasi kita, kalau anda buat sejak bila anda trading, kebanyakan kita ni chart kita sideways, chart kita. Faham maksud saya dengan chart ni? Cycle of boom and bust. Okey balik, hancur balik. Naik sikit, boom, bust balik. Anda lihat, mistake yang kita buat semua sama. Mistake yang kita buat semua sama. Disiplin tak ada. Katanya ada model, ada teknik untuk membaca pasaran. Katanya ada cara untuk jaga duit. Berapa peratus daripada kita yang dapat nak ikut dia? Itu benda yang paling susah nak buat dalam trading. Bagaimana kita nak keluar daripada cycle ini dan kita nak melihat prestasi kita mula naik macam ni? Dia akan turun naik. Tak ada benda yang
straight line. Kalau anda nampak straight line, something tak kena. Downtrend lagi teruk. Ya. Anda nak keluar dan mula melihat kepada channel ke atas ni. Anda nak tengok benda ni. Macam mana anda nak buat benda tu? Ya. Fahamkan bahawa cycle kita ni kalau boleh macam GDP. Turun tapi naik lebih lagi. Kalau boleh. Ya. Kalau anda melihat kepada ekonomi, chart yang sama. Untuk dia naik macam ni, apa rahsia dia? Apa rahsia dalam ekonomi untuk ekonomi naik macam ni? Ya. Nombor satu, kita bercakap ni productivity kan. Kalau siapa yang pernah belajar ekonomi, productivity tak cukup dah pula tepi tu. Productivity. Untuk tingkatkan productivity, apa yang kena ada? Siapa yang ambil ekonomi kat sini? Wassalam. Hujan. Alamak. Untuk nak tingkatkan productivity ni, apa yang perlu ada? Sebab kalau kita bercakap naik kaki dan tangan, manusia kita ada limitation kita. Apa yang boleh meningkatkan lagi productivity? Alhamdulillah, segway ke atas. Apa yang boleh meningkatkan productivity? Ini asas dalam konsep ekonomi. Sepatutnya trader tahu kan. Innovation ataupun inovasi. Sebab itu kita ada negara-negara macam Jepun. Innovation tinggi, productivity okey. Sebab itu kita lihat macam negara macam New Zealand. Ekonomi tak besar pun. Tetapi rakyat dia productivity tinggi. Bukan permintaan. Ya, productivity dan productivity dia akan ada dia punya plateau, akan ada sampai innovation bertambah lagi. Itu yang industrial revolution lah, technology revolution lah, internet revolution, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G kan. Sekali cerita pasal 6G dah. Inovasi. Inilah dia. R&D termasuklah dalam ni. Innovation ya. Okey. In order untuk kita, sebab apa-apa juga yang kita buat dalam ini cuma plan yang anda nak buat. Ya. The thing is, anda fahamkan prestasi sistem dagangan anda. Ya. Sebab itu saya cadangkan buat dan test out at least 3 sistem dagangan anda. Tolong dapatkan, ya, tolong dapatkan ekspektansi dia. Apa maksud dia? Nombor 1, parameter yang anda perlu dapatkan daripada 3 sistem. Test dahulu. Apa sistem mana-mana yang anda dah ada paling kurang. Test dia dulu. Selagi anda tak dapat jawab soalan-soalan ini, sebulan berapa kali tradable setup dia. Kalau secara average, of course tak akan ada yang sama. Tradable setup, bukannya backtest tau. Saya tak percaya sebenarnya kepada backtest. Ramai suka nak buat backtest sebab dia nak terus belajar teknik, terus pakai. Terus nak buat duit. Cerita dia, inilah cerita dia. Anda tak akan dapat disiplin. Ceritalah macam mana pun. When it comes to money, apa-apa boleh jadi. Okay? Tradable setup. Jumlah setup yang anda boleh dagangkan. Ini yang pertama. Dalam satu tempoh, sebulan ke, 3 bulan ke, kalau anda buat swing ataupun buat position trade. Kalau anda test out sistem, depend. Kalau news trading, tak kisah. Berapa kali tradable setup dia berlaku. Bentuk untuk buy, bentuk untuk sell tu berlaku. Dan anda ikut dia to the T. Maksudnya, ini cara enter, arah buy, ini cara enter, arah sell, ini SL, ini TP. Kalau tak ada SL, tak ada TP, buang sistem tu. Buang. Tolong buang. Anda tak akan dapat kira dia punya prestasi. Dia kena ada initial lah. Tempat asal letak TP, tempat asal letak SL.
Bang, teknik saya tak ada SL bang. Macam mana? Jangan pakai. Saya direct je. Saya direct. Anda tak cerita apa pun, anda cerita lah. Anda tak akan dapat menilai prestasi sistem tu. Backtest ni, bila kita backtest, oh sini enter, oh SLTP, backtest lagi. Anda tak tengok time. Entah-entah dia entry pukul 4.53 pagi. Faham? Satu lagi dekat chart tu dia tak ada spread. Bila anda backtest, tak ada spread. Dia tak ada yang mengelembung tu, faham? Macam tu, tak ada. Anda sedang backtest teknik news. Oh, ni sebelum news, okey, ni set up sell. Padahal dia punya gap, bukan gap, dia punya spread macam tu. Kita pula, dapat pucuk, dapat akar. Bagus teknik ni. Faham maksud saya? Satu, saya tak percaya kepada backtest. Forward test, guna demo. Jangan, saya tak percaya yang jenis, oh depo lah kecil, test dahulu. Kalau orang sebut macam tu, minta dia sponsor akaun anda. Kalau dia kata, dengar daripada siapa ni? Dengar dari Zul. Bagi tahu dia, dengar dari Zul. Suruh dia sponsor akaun anda. Okey? Test dahulu sistem. Nombor 2, B. Okey, nombor 2 adalah bila anda dapat credible setup, dapatkan R multiple untuk sistem anda. R multiple ni maksudnya adalah risk multiple. Okey? Satu entry, apa kaedah anda untuk penggunaan equity kat sini? Position sizing model. Itu topik kita pada Isnin nanti ya. Maksudnya macam ni. Test dahulu, semua amount kat sini startingnya anda mula dengan jumlah yang sama. Maksudnya kalau demo account, kalau kena stop loss dia hilang 100. Bukalah 100,000 tu, tak kisah. Kalau kena stop loss hilang 100 ke, hilang berapa ke, ada sedang test, tak kisah. Gunakan satu amount dulu, US dollar 100. Maksudnya kena stop loss hilang 100. Kira lot sizing tu. Okey? Kalau kena stop loss hilang 100. Itu adalah satu R anda. Dalam katalah anda mengira untuk 1 bulan. Katalah sistem 1, sistem 2, sistem 3 ni average dia sini 20 kali untuk set up. Sini adalah 25 kali. Sini ada 15 kali. Okey, 15 kali. Okey, anda tengok berapa kali untung. Kalau kena stop loss, negatif 1 R. Hilang $100 tadi dalam demo. Okey, kalau anda dapat untung $80 daripada trade berkenaan, 0.8 R plus. Faham rekod ni? Rekodkan berapa kali sistem anda. Kalau anda layer, itu saya tak dapat nak bantu. Ataupun anda intraday. Intraday, 1 hari 1 R. Katalah 100 tadi anda peruntukkan untuk 1 hari, teknik yang sama, dan anda tahu teknik anda memberikan entry secara puratanya 5 kali. Jadi satu entry 100 bagi 5, $20. Tapi dikumpulkan sebagai 1 R 1 hari. Faham? Jadi 1 hari tu katalah untung ataupun rugi 100, negatif 1 R. Untung $50, 0.5 plus R. Faham? Kumpulkan, rekodkan. Okey, bila anda dapat yang R ni, anda akan kumpulkan berapa totalnya dalam tempoh masa anda, 3 bulan ataupun 1 bulan. Depending kepada, kalau anda jenis yang swing dan lebih position trade, mungkin 3 bulan. Kalau anda scalper ataupun news trader ataupun intraday, mungkin 1 bulan. Boleh? Kalau duk rugi, stop dahulu. Tolong buat benda ni dahulu. Bang, macam mana nak trade? Buat benda ni dahulu.
Boleh? Nombor 3, barulah anda cerita pasal expectancy ataupun jangkaan. Maksudnya anda nak tahu satu entry average anda dapat berapa. Barulah kita dapat, okey, kalau teknik kau ni satu entry kan, aku letak $10. Satu entry, kena stop loss hilang $10. Berapa boleh dapat? Secara puratanya. Ada untung, ada rugi, tapi biasanya secara average-nya berdasarkan prestasi semasa, kita boleh kata $10 dapat $8. $10 dapat $10. $10 dapat $2. Benda tu yang kita patut tahu mengenai teknik anda. Ya, jadi anda tahu ini prestasi dia. Bila kita tahu prestasi dia, kita akan letakkan. Kalau dia bawah ni, aku tak pakai kau. Aku stop dulu trade. Trade dekat demo balik, sampai dia naik balik, baru pakai. Kita nak pakai benda yang untung sahaja. Faham konsep tu? Ya? Benda tu tengah turun. Macam, katalah ASB kata kan, tahun depan kita nampaknya market tak bagus, kita kena bagi cuma 3%. Kita tahu 3%, inflasi 4%. Kalau aku letak dalam tu, tak kena. Letaklah tempat lain. Samalah cara berfikir macam tu. Boleh? Sebab kalau kita simpan, dia hilang duit. Purchasing power dia turun. Baik, aku simpan tempat lain. Boleh? Ya? Bagaimana kira ekspektasi? Berapa R yang anda dapat kat sini tadi total dalam satu tempoh, anda bahagikan dengan jumlah entry. Jadi anda akan dapat ekspektasi sistem tu untuk satu jangka masa. Seratus boleh, 1000 boleh. Mana-mana Sunbi. Ya? Dapatkan, tak kisah berapa jumlah dia. Yang penting dapatkan ini dahulu. Buat. The moment anda buat yang ni, dan anda faham, bila anda dah kenal sistem anda, apa ekspektasi dia, dan anda tahu keupayaan sistem tu. Kalau anda tak test mana-mana sistem, macam mana anda nak percaya dia? Bila kita tak percaya tu yang buat magic tu. Bila kita tahu ekspektasi sistem 1, sistem 2, sistem 3, sini berapa kali entry dan lain-lain. Sini ekspektasi dia 0.8 R dengan 20 kali entry. Sini ekspektasi dia adalah 0.6 R, 25 kali entry. Sini ekspektasi dia adalah 1 R. Contoh sebanyak 15 kali entry. Anda pun lihat dan anda kena tengok adakah jumlah entry ni sesuai tak kepada anda. Kalau anda dapati 20 kali entry banyak sangat, setiap hari satu entry, anda mungkin tengok sistem 3 yang sesuai. Faham? Anda dapati terlalu sikit, mungkin 25 kali entry yang sesuai. Anda kata, takkan sekali sehari je trade. Anda tak kena dengan sistem ni. Dan anda kena tengok jadual waktu anda. Faham? Bila anda dah dapat all these parameter, baru anda tahu dia sesuai ke tak. Dan baru anda tengok kepada diri anda, objektif yang anda tetapkan untuk portfolio anda. Dan anda nak tahu, ini boleh menjana kepada berapa, kepada setiap risk yang anda ambil. Aku letak $10 satu entry, boleh dapat $8 untung. Kalau sistem tu negatif, jangan pakai. Kita tahu, okey, katalah objektif kita nak capai satu jumlah. Katalah modal asal adalah 10,000. Okey? Dan kita nak supaya by end of the year kita dapat dalam dalam 15,000. Contoh, ini contoh saja. Kita nak sistem ni menjana 5,000. Kita boleh sesuaikan bila kita tahu ekspektasi sistem tu
dan kepada berapa kali dia entry. Maksudnya, kalau ini tadi 20 dalam masa 1 bulan, ni contoh dia 1 bulan. Ni 1 bulan punya contoh. Intraday, monthly. Okay. Ini tadi bajet kita untuk setahun, 12 bulan. Ni contoh dia lah. Okay. 20 kali 0.8 dapat berapa? Kita ambil sistem 1 ni contohnya. 20 kali 0.8 dapat berapa? 16 kan? Itu 16R. Jadi kalau kita ambil 16R sebulan, setahun ni kali 12. 12 kali 16 berapa? Saya matematik hari Jumaat ni. 12 kali 16. 100, ini adalah 192R. Ni contoh lah. Jadi 5,000 tu bahagi dengan 192. Maksudnya, anda punya ni adalah 26.04. Apa 26.04 ni? Sistem tradable setup. Bergantung. Anda nak guna dia sebagai intraday boleh. Saya seorang swing trader use. Untuk sistem 3711 ni, sekarang ni dia banyak entry. Sebab market tengah trending. Jadi sebulan kita bercakap mengenai 25 kali trade. Kalau anda seorang intraday, 25 kali trade. Kalau anda seorang swing trader, H4 ke atas, kita bercakap mengenai 5 ke 10 masa market tengah trending. Masa market tengah trending betul 10. Tu tinggi dia dah. Saya tak pegang sekali position lebih daripada 5. Satu masa. Ada setup pun saya tak trade. Kalau dia belum di lock lah. Faham ya? Saya tak bagikan parameter macam ni. Tahu tak sebab apa? Saya nak anda buat. Itu beza ni. Ya? Sebab masa trading kita tak sama. Mungkin anda seorang intraday trader, trade cuma apabila anda balik kerja. Yes, M1 saya tahu ada yang hantar kepada saya kini. Ada somebody dekat sini duk hantar kepada saya setiap hari ya. Dia punya ni satu hari dia trade 80 kali sehari. Scalping kan? 80 kali sehari. Kalau saya tak dapat. Dia cuma buat kepada 5353 tu saja. Yes. Bukannya uptrend. Trend tu ada up, ada down. Yes. Benda yang tengah trend, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 break. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Dia tak kisah uptrend ke, downtrend ke. Kita cuma trade bila market trending. Ya, bila market tak trending. Sebab itu saya tak bagi macam tu kali. Somebody tegur saya. Saya kata jangan tengok orang punya result. Lepas tu saya bagi kita punya result. Jadi tak kena lah. Kan? Saya nak anda buat. Buat dulu kepada teknik anda. Buat dulu kepada teknik anda. Bukannya kepada, kalau anda tak faham 3711, anda buat kepada teknik anda. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tolong buat dia. Kalau anda nak cerita pasal disiplin, anda kena tahu benda yang anda pakai. Kalau tak tahu dan tengok orang, orang bolehlah untung ni kan. Aku pakai tak untung. Jadi dia tak sesuai kepada anda. Mungkin masa trade tu yang tak sesuai. Okey. Maksudnya ini anda boleh dengan US dollar $26. Anda tahu anda kena trade satu entry, satu R anda adalah $26. Kalau anda punya objektif ataupun anda punya
risk tolerance lebih tinggi daripada $26 dan ini sesuai kepada anda. Ini macam jurnal. Sepatutnya memang ada aktirah. Ini yang maksud saya, table ini setiap kita perlu ada. Mana dia? Oh, slide satu lagi. Slide ni. Ini. Setiap kita perlu rekodkan. Ya, posisi 1, 2, 3, 4 dan lihat daripada sudut R. Bukannya setiap entry dan anda tahu dan anda akan nyatakan itu model size posisi. So, kenapa kita nak tahu benda ni? Anda akan ikut dan nyatakan bila anda nak mula naikkan lot sizing. Maksudnya, bila anda nak naikkan jumlah equity at risk. Ini kita cerita minggu depan. Ya. Hari ini, apa yang perlu anda buat dulu? Buat table ni. Rekodkan teknik anda sendiri. Excel. Bukan Helmi buat, saya buat. Yang ini Galih. Excel tu bukan dah ada kongsi je. Yang ini. Oh, itu lain. Mana dia? Inilah. Ini yang macam ni. Yang ini Galih. Ni untuk anda risikokan 2% dan target 10%. Ada banyak. Anda tengok dalam ni pun ada banyak. Bukan satu. Bukan satu. Ya, rekodkan. Tapi mula-mula ni belajar buat manual dia. Buat manual dia. Yang saya kongsikan dengan Helmi dulu, kalau anda pecahkan position kepada 2 atau 3 posisi, ya. Sebab dia trade cara tu. 2 atau 3 posisi. Dia masuk lagi, ya. Jadi saya buat satu Excel untuk yang suka 2 atau 3 posisi. Saya dapati itu agak sukar untuk manage. 30 kali trade sehari, pernah loss sekali, index size contract. Try currency dah okey pula sekali, mungkin size contract yes. Kalau trade index, tolong pakai MT5. MT5 kalau kat XM, pakai MT5. Wassalam Azim. Kena faham, dekat index, kalau S&P 500, US 500 kat XM, US 30, US 100, dia tak sama satu point movement tau. Okey. Siapa yang ada position sizing untuk ni, tolong, saya ada tapi saya tak dapat nak kongsikan sebab dia bukan XM. Cara nak kira berapa lot nak buka tu. Tolong kongsikan dekat Discord. Macam gold, macam silver, macam platinum, cotton. Ada website dia. Yang ada dekat XM ataupun dekat Babypig contohnya, kebanyakannya adalah untuk currency. Jadi ramai trader dah mula lihat lain-lain aset kan. Tolong, tapi apa pun tolong buat. Thank you Kimi. Saya pernah sharekan dahulu kan. Ataupun ada banyak website sebenarnya. Sebab itu it doesn't work. Depo 1000 buka 0.1 lot. Sebab tak sama. Kalau currency lagilah. EU, EJ, EG, EA, EN, semua tak sama pip value. Macam mana anda buka semua 0.1? Itu lawak. Itu tak dapat. AC Milan, kalau dekat index, dia tak ada micro ataupun standard. Dia akan dikira sebagai standard
lot. Kalau ni baca spek dia, tiba-tiba pula putus. Putus okey ni. Line kita okey tak? Line okey kan? Okey. Tolong buat yang ni tadi. Kita kat mana tadi Alah, saya tak pergi tetapkan dia. Yang sini tadi tolonglah buat. The moment anda kenal sistem anda sendiri, dan trader yang bagus, dia tak ada satu teknik ke. Sebab market ni berbeza. Sistem 3711, kalau market sideways, dia hancur. Thank you. Okay. Sistem 3711, kalau market tengah sideways, terutamanya bila indeks tengah sideways, dia hancur. Bila indeks buat WXY, waktu indeks buat WXY, kita trade dolar. Anda trade dolar. Okey. Liverpool, apa kena-mengena? AC Milan. Faham? Bila market tengah sideways, untuk indeks, anda trade yen, anda kena spike atas bawah. Anda trade indeks, akan kena sekejap okey, sekejap tak okey. Untuk short term, mungkin okey. Anda cari kepada dollar pair. Itu contoh dia lah. Bila market tengah sideways, untuk indeks. Itu guna kita buat dynamic. Kita nak cari instrumen apa yang dalam dynamic. The thing is, untuk anda nak disiplin ikut dia, pertama anda kena tengok prestasi sistem yang anda pakai, bukan orang lain pakai. Itu adalah yang pertama. Satu teknik, 3 sistem. Macam mana tu? Jangan rojakkan. Kalau anda rojakkan, boleh. Tapi jadikan satu sistem yang sama. Contoh, ada yang teknik ni cara kita masuk atau keluar market. Teknik apa yang bagus? Semua bagus. Tapi anda kena tahu, contoh, anda ada satu model. Yang Joe tanya tu model sebenarnya. Okey, ini kita masuk, contoh kita ambil candlestick lah. Ini kita ambil apabila berlaku pin bar. Ini adalah bila berlaku engulfing. Contohlah bear. Ini pula bila berlaku three black crow contohnya. Kan? Three black crow contohnya. Okey, kita nak cari sell. Contohlah lepas tu tapi dia semuanya candlestick. Model anda adalah CS, candlestick model. Itu 3 teknik yang berbeza. Jadi pecahkan dia kepada nombor 1, nombor 2, nombor 3 je. Jangan campur-campur. So anda tak akan dapat prestasi dia. Mungkin pada bulan tu banyak kepada pin bar. Faham je? Jangan campur-campur. Kaedah entry, satu teknik, ini dia. Satu teknik, ini dia. Satu teknik, ini dia. Pakailah apa pun. Asalkan, okey, contoh, pin bar. Kalau anda menggunakan pin bar, anda nampak market naik dan keluar pin bar. Pin bar ni berlaku, contoh, satu teknik. Anda nak lihat dia berlaku sama ada dekat resistance. Ini untuk sell. Ataupun kalau anda gunakan indikator, dia berlaku dekat overbought. Itu contoh dia. Apa maksud overbought? RSI ada divergence daripada dan level dia mengatasi 80. Itu contoh lah. Stop loss atas daripada echo dia, atas shadow dia. TP kepada last support. Itu contoh lah. Jadi ada dapat. Dan risk reward yang anda akan cari 1-3. Kalau dia memberikan 1-3, dan bila pin bar ni complete, anda akan masuk apabila sell stop contohnya di bawah 5 pip di bawah pin bar. Ini adalah setup untuk H4. Itu satu teknik. Itu dah satu teknik dah. Kalau cerita teknik, kita boleh cerita teknik sekarang pun boleh. Teknik cuma teknik.
Rahsia dalam trading bukan teknik. Ramai ingat dia nak trading tepat. Tak ada tempat. Tak ada. Tak ada yang tepat. There is no such thing as sempurna dalam trading. Anda cari sempurna, Tuhan je ada. Selagi dia melibatkan manusia, selagi dia melibatkan makhluk, dia bukannya satu yang sempurna. Tazkirah jemaat. Yang anda cuba untuk cantikkan model saiz posisi. Dengan kita tahu prestasi dia, baru dapat anda buat yang kita kira tadi. $26 tadi. Tu Isnan punya cerita. Dan kalau anda kata, okey, dengan prestasi ini, aku kena nak dapat objektif ini, aku kena letak berapa banyak. So, kita tahu prestasi dia, macam kita tahu, okey, aku nak setahun daripada ASB, nak dapat 16,000. Berapa perlu dalam ASB? So, kita akan lihat 5 tahun ke belakang, apa dia punya prestasi lebih kurang. Of course, past performance tak akan bagi kita future punya result. Of course. Tetapi kita dapat satu idea. Yang tu tadi confluence lah, Atirah. Saya cerita pasal indicator, saya cerita pasal pin bar, saya cerita pasal support resistance. Jadi itu elemen dalam satu teknik. Faham Atirah? Itu elemen-elemen dia. Jadi keadaan ini wujud, baru kita sell. Dia tak cukup syarat, kita tak sell. Itu contoh dia. Itu teknik. Saya tak tahu apa teknik anda, tapi pastikan anda tulis apa keadaan. Cuma keadaan ini aku masuk market. Faham? Cuma keadaan ini aku masuk market. Teknik kena sesuai dengan jiwa kita. Ya. Bukannya teknik tu kena sesuai dengan jiwa kita. Kita yang pilih teknik yang kita faham. Ya. Jangan sebab ramai trader dia ikut-ikut. Kawan dia masuk dalam grup ini. Kawan dia pakai. Adalah untung. Kita pun, kita masuk. Dan lama-lama kita pun macam setia. Ni masalahnya, setia kepada teknik. Teknik ada turun, ada naik. Yes sekali. Ada turun, ada naik. Sama dalam perniagaan. Plan perniagaan, ada masa perniagaan ini boom. Ada masanya bust. Yang penting bila kita memahami, bila dia tengah turun, market type tak kena kepada dia, kita turunkan lot sizing. Kita tahu dia macam berniaga lah. Nak raya, kita tahu kain, kita jual kain, akan ramai orang pergi masuk kedai. Kita pun lanjutkan masa operasi. Berdasarkan performance last year, ni jangkaan kita. Kita kena tambah pekerja, naikkan kita punya cost. Benda sama. Benda sama. Masalahnya terlalu fokus satu. Dia teknik ni dia yang sehidup sematiku. Tu tak dapat. Yang ramai, teknik ni yang paling bagus dalam dunia, itu adalah mereka yang menjual teknik semata-mata. Tu masalahnya. Marketing. 3711. Saya bagi tahu. Kalau market sideways, dia acos. Market tengah retracement, dia tak bagus. Dekat indeks tengah retracement, macam sekarang, dia tak bagus. Cumanya kita akan cari apa yang, instrumen apa nak trade. Suatu orang tanya, indeks boleh tak trade? Tak. Kalau dalam sistem 3711, tak ada. Kita cuma tunggu swing yang besar sikit untuk trade indeks. Macam yang kita cerita pasal Dow, pasal DAX kan. Yang kita nak trade sekarang US dollar, tapi kita tahu US dollar dekat hujung lah. Dia akan macam ni sikit. Tapi at least dia ada trend. Itu je. Kita trade apa yang trending. Dalam sistem 3711, kita cuma trade yang trending. Itu je. Jadi anda faham sistem anda. Apa pun, dia kena sesuaikan kepada
objektif portfolio anda tadi. Bila anda tahu teknik yang dan tahu prestasi teknik, dan anda boleh work on your objective. Weekend ni, tolong work on your objective. Buat latihan kepercayaan yang kita ceritakan semalam. Tengok masuk akal tak objektif yang anda buat. Selagi ini belum ada, selagi anda tak tahu prestasi sistem anda, satu trade secara average-nya berapa, jangan letak duit dulu. Cara set BE Fibo 50. Contoh. Yang kat mana? Oh, yang mana yang tu? Oh, kita ada GIU. Okey. Kita ada entry di sini. Ini adalah entry. Ini adalah entry kita. Entry. Okey. SL. TP kita 123.6. Okey. Ni adalah entry kita. Okey. Katalah price ni turun daripada sekarang. Dah tak buat new high yang tu. Katalah dia turun daripada sekarang. Okey. Anda tarik. Okey. Kaki ketiga daripada B ni kepada top sekarang ni. Katalah price turun dan sampai 50%. Okey, letakkan alert. Tak payah tunggu dekat chart. Tak payah tunggu dekat chart. Letakkan alert, alih stop loss, letak atas last swing, termasuk tambah dengan spread, keluar separuh. Katalah anda masuk kat sini sebanyak $50 contoh. Anda dah keluar $25. Tinggal katalah ini lot size dia adalah 0.8. Anda tutup 0.4. Faham yang tu? Kenapa kita lihat kaki ketiga 50% kat sini? Tengok logik dia. Tengok logik dia. Katalah ini turun ke bawah 1, 2 dan 3. Turun ke bawah, kita katakan ini A, B dan C kan. Ini kan jadi W. Sini jadi X, A, B dan C. Ini jadi Y. Faham yang tu? Jadi, this area is kita punya decision point, 50%. Ada dalam nota semua tu. Dua kali spread. Okay. Saya cuma tambah spread saja. Ini tak perlu naik. Tapi kalau dia naik, kalau dia jatuh, sini 3, 4, 5. Sebab jumlah lekuk dia cukup. Apa pun saya tak tunggu dekat situ. Letak limit order, stop loss atas tu TP. Kalau dia kena stop loss, kena lah. Nak buat macam mana? Itu memang sebahagian daripada sistem. Saya tak pergi tunggu, letak alert sahaja. Dia letak alert sahaja. Kalau dia buat 5 turun ke bawah, dia sesuai dengan apa yang kita nampak dekat Euro US dollar ni. Euro US dollar ni dah melakukan benda ni tau. Ni dah ada. Maksudnya kita jangkakan ini nak mula ke bawah. Tak kisahlah, saya tak pergi tunggu dia. Faham? Yang anda nak buat adalah sebab kenapa kita tengok benda ni? Sebab portfolio tu anda punya. Yang sebelah sini, sistem, model pasaran, model size posisi. Kalau anda cuma bekerja, anda senang nak ikut. Sebab duit orang. Faham? Disiplin pun senang. Sebab anda bekerja. Kena hantar report, kena hantar apa. Kita ni nak hantar report kepada siapa? Kan? Habis-habis monyok je. Sebab alamak float, alamak stop out, alamak kena SL. Monyok je. Dengan buat macam ni, anda faham nature sistem anda. Ada losses, ada winners. Anda faham prestasi dan anda akan rekodkan prestasi dia setiap masa.
Excel tu kita pernah kongsi dalam tu kan. Kimi, dalam Discord ada kongsi kan. Lagi 5 minit dah. Ya Allah. Hari Jumaat ni kan memang saya baru nak panas. Baru page 3 ni. Tak habis. Boleh? Tolonglah buat benda ni. Ya? Buat yang kepercayaan anda. Test out 3 sistem. Dapatkan parameter dia. Ketahui bajet anda. Buat jadual masa anda. Baru cerita trade. Baru cerita trade. Ini cerita, bang, buy ke sell? Astaghfirullahalazim. Pergi call bank. Ada nombor Maybank tak? Siapa ada nombor Maybank kat sini? Kalau tak ada, pergi tengok belakang kad anda. Call bank tu. Euro, US dollar, buy ke sell? Lagi bagus daripada tanya saya. Faham? Lagi bagus. Saya jawab macam tu je orang lepas ni. Gold naik ke turun? Dan kau tak tahu naik ke turun, kau nak trade buat apa? Faham? Baik macam tu. Tanya bank. Di belakang kad, ada kad bank tak? Pergi tanya kat situ, gold naik ke turun? Dia orang akan kata naik, nak suruh anda buy. Business dia. Faham? Sistem anda. Baru kita dapat yakin. Baru dah dapat keluar daripada cycle boom and bust. Dan bust dia banyaknya self-sabotage. 50% kereta rosak. Modal kecil letih nak grow. Dia macam ni. Kalau kita start dengan kecil, kita buatlah cara kecil. Kita tahu modal kita kecil. Kenapa nak berangan macam orang kaya? Simple dia. Masalahnya, ramai sangat kita ni dah kena racun. Daripada modal kecil, boleh jadi berjuta-juta. Kan? Itulah cerita dia. Kan? Anda depo $10, $50 lah. Anda nak buat berapa kan $50 tu? Sejuta. Faham? Buat cara kecil. Ataupun buat Isnin kita ceritakan macam mana daripada modal kecil tu dan macam mana anda boleh nak aim untuk yang besar. Stanley Druckenmiller. Buat yang kena, buat yang masuk akal. Buat benda masuk akal lah. Penetapan kepercayaan tu. Banyak sangat cerita kartun. Cerita kartun tu banyak. Kalau tengok trader, saya kalau duduk dengan trader yang ni suka dengar kan. Dia tu dulu, semua dulu. Tadi dia withdraw. Hari tu kalau dia untung, dia punya sembang pun lain macam, gelak pun lain macam. Kan? Anda tak mencapai kebebasan kewangan menerusi trading. Anda mencapai kebebasan kewangan melalui pegangan aset pendapatan pasif. Kalau anda dapat berfikir cara melabur dan anda gunakan trading ni untuk menaikkan aset, baru ada cerita pasal kebebasan kewangan. Tolong fikir cara tu, tolong start berfikir mindset anda tukar. Trading tak menjadikan anda kaya. Orang buka kedai, dia makin banyak risiko. Macam mana dia jadi kaya? Dia boleh jadi kaya sekiranya dia turunkan liability dan dia naikkan aset dia. Dia buka kedai, itu semua liability tau. Dia tambah bekerja, itu semua liability. Kena fikir cara tu. Macam mana dia boleh kaya? Dia cuma dikatakan kaya bila aset dia naik. Dia beli aset. Faham? We have 3 minutes left. Okay. Jadi kita end kat sini. Isnin, sebab kita ada 1 jam je hari ni. Saya tak dapat masuk detail. Tapi semua ni ada dekat Discord. Tolong print out. Tolong baca-baca apa yang ada dekat sini. Macam-macam yang ada. Okay. Dan start buat. Tolonglah start buat. Dan kita akan banyak berbincang mengenai benda ni pada minggu depan. InsyaAllah
Berjumpa lagi pada pada minggu depan. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, Kimi dan lain-lain. Siapa yang free hujung minggu ni, kita lepak dekat esok malam dekat kawasan rumah saya ni. Siapa yang free lah lepak. Okay? Yes. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.